Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushd wa'izna min syarri nafs. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur ilmik wa ba'idna nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan Imam bertugas pada malam ini. Yang saya muliakan Tuan Bilal bertugas. Yang saya hormati pengerusi masjid dan pegawai-pegawai masjid. Yang saya muliakan lagi saya raikan dan lagi saya hormati barisan para alim ulama, tuan-tuan guru, barisan para asatizah. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita melafazkan kalimah syukur yang kita lafazkan ketika kita bersyukur, iaitu alhamdulillahirabbil alamin, kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi menyenaraikan kita sebagai salah seorang daripada ahli syurganya, insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam senarai dan tidak digugurkan daripada senarai ini, alhamdulillah. Ada dah banyak yang digugurkan pada senarai ahli syurga. Sayanglah, rugi dia. Jadi kita tuan-tuan, kita nak supaya senarai nama kita ni tuan-tuan selalu ada dalam senarai yang Allah Subhanahu Taala tentukan sebagai ahli syurga, dalam senarai yang Allah Taala sayang, dalam senarai yang Allah hendak. Jadi kita tak nak dalam senarai orang yang di-reject oleh Allah Subhanahu Taala, orang yang tak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah Allah tarik hidayah petunjuknya sehingga hati mereka menjadi beku, sehingga hati mereka menjadi keras, sehingga hati mereka menjadi lebih keras daripada batu lagi. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Okay, tuan-tuan, tak membuang masa kerana kita tak panjang sangat masa kita. Untuk makluman tuan-tuan muslimin muslimat, kita masih lagi membaca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, dan kita sudah masuk ke dosa besar yang ke-16, iaitu persaksian palsu, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil syahadat az-zur. Ya, syahadat az-zur ni maknanya tuan-tuan, iaitu saksi palsu. Ya, saksi palsu. Jadi kita tak nak menjadi orang yang menjadi saksi palsu, menjadi orang yang mana buat kerja dosa ni. Menurut apa yang telah disebut oleh pengarang kitab ini, dan juga telah disebut oleh Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia berkata dalam syarah Riyadhus Shalihin, dia menceritakan, mendefinisikan tentang syahadat az-zur ini, iaitu persaksian palsu, yang mana dia katakan persaksian palsu adalah persaksian yang diucap oleh seseorang. Dia tahu kejadian perkara yang sebenarnya, tetapi dia tidak cakap macam yang sebenarnya. Ya? Dia bercakap sesuatu yang bertentangan dengan faktanya. Dia sebagai saksi contohnya, tapi dia tak bercakap benar. Dia tipu. Banyaklah saksi palsu ni tuan-tuan. Ya? Saksi palsu. Kadang-kadang nikah di luar negara contohnya, saksi kahwin palsu, lagi bahaya, tak sah kahwin, tak sah nikah. Ya, dia syaratnya kena ada saksi. Ya,
kena ada wali. Wali pun tipu, saksi pun tipu. Kadang-kadang dalam nikah pun, kadang-kadang saksi tu bukan dengar pun. Dia duduk relax je. Sah. Sah. Dia dengar tidak? Cuba ulang balik. Saya kata benda tadi. Kalau tukang nikah tu tanya, tak tahulah kata dia. Dia ngesah ke saja. Tu saya bimbang sangat kadang-kadang tu. Ya? Allahu Akbar. Baik. Syekh Utsaimin kata bahawa sesuatu yang benar kita memutablikkan, ya, itu namanya ialah kita menjadi saksi palsu, sedangkan kita benar, kita tahu. Ataupun kata dia yang keduanya, iaitu kita bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita tahu, yang kita tak tahu apakah saksian tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ataupun sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jenis tak tahu, dia pakai ya saja. Ini macam saya katakan tadilah, ya, dia tak faham, dia tak tahu, dia tak sedar. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ya, kalau kita lah memilih saksi ni, carilah orang yang betul, ya, yang betul. Ini banyak berlaku, istilah di sini banyak, ya, nanti kita akan ceritakan. Jadi dia jadi saksi, sama ada saksi dalam perbicaraan ataupun, ya, dia dalam saksi-saksi satu pertuduhan dan berbagai-bagai lagi. Atau yang ketiga kata Syekh Utsaimin, iaitu dia bersaksi tentang sesuatu, ya, yang dia ketahui bahawa perkara itu memang tak sesuai betul dengan faktanya. Arti perkara itu memang tak betul, tapi dia menggambarkan dengan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Mana dia fikir-fikir sesuai lagaknya gini-gini. Pun juga tak boleh. Ini tiga bentuk yang disebut oleh oleh ulama tentang apa yang disebutkan sebagai saksi palsu ni. Jadi sebab itu jangan main-main kita jadi saksi palsu ni, bahaya. Ya, itu kata Syekh Utsaimin. Saya sempat pula memetik apa dia yang didefinisikan oleh seorang ulama besar lagi, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang syahadat zur ini. Dia kata az-zur iaitu kita mengelokkan, membaguskan ataupun menyifatkan dengan sifat yang berbeza daripada sifat sebenarnya, hingga terbayang oleh pendengar berbeza dengan yang sebenarnya. Itu dipanggil syahadatuz zur. Kita cerita yang sebenarnya sebagai saksi. Kita benda tu memang salah, jadi kita putar ayat tu sehingga membina keyakinan. Kalau ibarat pembicaraan, lawyer dia pandai cakap, walaupun saksi tu salah, dia pandai pusing sehingga mendapat kesahan daripada hakim dan juri hakim. Gitu. Itu menipu juga namanya. Sebab dia orang bayar mahal, dia ajarlah macam mana sekalipun. Begitu. Allahu Akbar, tuan-tuan, nyanyi macam kita tengok baru ni dalam Astro, ya, seorang hakim tu dalam YouTube pun ada seorang hakim yang dah kena tangkap lah. Dia dah kena tangkap. Kenapa? Sebab kerana dia menipu. Saya dalam hidup saya, tuan-tuan, cakap tu terang lah, tu first time saya dengar hakim ni rupa menipu. Saya tak yakin langsung hakim ni menipu, mengeluarkan keputusan tu tak betul. Rupanya banyak hakim rasuah juga, tuan-tuan. Tak terbayang ni kita bahawa seorang hakim boleh rasuah, sebab dia yang memutuskan. Tukul dia tu tukul kampung habis. Allahu Akbar. Rupanya dia kata saya memang menyesal. So banyak dia kebas, bukan sikit-sikit, main juta-juta ni, tuan-tuan, juta-juta, ya. Saya selama ni, kata dia, saya dah beri makan mak ayah saya dengan duit yang haram, kata dia, kaum keluarga saya dan sebagainya. Maknanya ke duit banyak, hantar kampung, habis belanja sana. Orang hak makan esok berjujut dalam neraka, dia jadi ketua kontingen dia, kita ngikut dia. Allahu Akbar. Dia menyesal dah. Tak apalah, kan? Gitu. Ini kata siapa? Kata Ibnu Hajar. Artinya dia cuba memutarbelikkan sesuatu, ya, hingga menjadi membina keyakinan kepada orang pendengar atau hakim dan sebagainya. Ataupun disebut lagi, ya, oleh beliau dalam apa disebut dalam kitab Fathul Bari, gitu juga dia kata bahawa satu pujian secara dusta, mana kita memperelokkan, kita jack dia, ya, benda tu tak betul tapi kita jack, kita kamu betul gini, ya. Tapi kita sebenarnya orang yang dia kita jack, kita nak suruh jadi betul, ya, yang tidak menyaksikan sesuatu yang dipuji itu atau yang disebut itu. Gitu juga. Pada ngejek ni pun masalah juga. Kata contoh nak naik pangkat, kita ada kabel kita. Kabel kita lah yang membuat pujian ni.
Dia akan buat dokumen, dia akan tulis pada prestasi. Dia ni memang pekerja yang cemerlang, dia ni kerja yang berdedikasi, bla 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 bla. Sedangkan datang pukul 9 contohnya. Dia mempersaksikan saya bawah tu betul. Maka dia pun saksi palsu juga. Itu tuan-tuan ketua jabatan kena jaga. Jangan jadi saksi palsu. Mentang-mentang nak tolong kawan ke benda ke, kita beri kepada dia markah tinggi sedangkan dia tidak markah tinggi. Termasuk dalam kitab dalam Fathul Bari kata itu meletakkan pujian-pujian baik yang terbaik. Terkabur gini bagus ni, dia bagus. Sebenarnya apa? Sebab kita kabel dia. Atau sama dibayar pada kita, tak kira lah. Bayar tak kira tuan-tuan. Bayar tu rasuah pula. Hak tak bayar pun mana jadi saksi palsu itu sama tak baik, dia tetap juga berdosa. Hanya kata saya tak bayar, bukan bayar pun tak kira, bayar rasuah lagi dapat 2 kan gitu. Rasuah 1, syahadat az-zur 1. Ni Allah tuan-tuan, inilah benda masalahnya penipuan ni tuan-tuan dan berbagai. Nak dapat duit kita pun meluluskan. Kita kata gini. Bagai-bagailah. Contoh kalau zaman-zaman dulu, ya, orang-orang zaman dululah, orang Risda ke, tak malah saya kata ada orang Risda ni kan, dia buat planting atau tanah semula getah tu, dia nak dapat duit tu dia kena lulus. Dia sign lah. Okey, dia okey. Sebenarnya blokor habis. Begitu juga orang yang punya indent tu, kontrak itu gitu juga, saksi palsu juga. Projek berjalan dengan jayanya, dengan kemas, kita puas hati gini. Sedang tak siap pun. Tak siap benda tu, tinggal terbengkalai, tapi dia kerana nak duit, dia buat saksi palsu. Siaplah akhirat nanti. Tunggulah. Ni banyak berlaku. Pengalaman saya pun ada pengalaman, bukan tak ada pengalaman masa sekolah-sekolah kemarin. Masa jadi pengetua kemarin. Itulah kerjanya. Ya, minta kita sign. Kita pengetua masa tu. Kontraktor datang gini. Kadang orang jabatan tu sign je lah, lulus je. Kabur ni ngapa nak kita nak bayar dah ni. Kalau bayar pula kita tak nak masuk neraka, betul tuan-tuan? Itu cerita syahadat az-zur, dia petik daripada kitab mana? Kitab Fathul Bari. Ya. Allah tuan-tuan yang mati Allah SWT. Inilah gambaran kepada apa dia? Kehidupan manusia dalam kes syahadat az-zur ataupun saksi palsu. Ya, saksi palsu termasuk banyak istilah saksi palsu ni. Dia termasuk dalam dosa besar. Dia dosa besar. Dosa besar bukan senang kita sebut dah. Kan dosa ni ada 3, satu dosa kecil, satu dosa besar. Ni yang ni termasuk dalam akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Dosa pula ada kaitan pula dengan orang pula. Sama ada kalau penginayaan, kezaliman pada orang, lagi bahaya bila masa nak dapat keampunan pada Allah Ta'ala ataupun dapat maaf pada orang tu sebagainya. Allah tuan-tuan muslimin muslimat, cuba bayangkan betul-betul. Ada benda ni menyebabkan kepada bukan benda-benda biasa, tapi menyebabkan kepada neraka lah kita nanti. Tak adalah ya, menempah neraka lah cakap kampung kata gitu tuan-tuan nak. Mengenangkan gini susah tuan nak ngaburkan ya. Takut kita dah. Baik, kita sambung buku kita. Tengok muka surat 151. Dalam sebuah hadis disebutkan tuan-tuan muslim semat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Yang hadis ini hadis riwayat Imam Hakim atau riwayat Al-Hakim dan juga hadis riwayat Ibnu Majah tuan-tuan. Nabi bersabda, kata Nabi, kedua kaki orang yang bersaksi palsu itu, bukan berkaki palsu, dengan baik-baik sikit ni, saksi palsu. Mana tahu duduk belakang tengok, berkaki palsu tu dia. Saksi palsu, saya ulang balik, takut sebut kaki palsu, nyanyi orang kaki palsu. Nabi kata tidak kedua-dua kaki orang yang bersaksi palsu, yang bukan berkaki palsu dengan baik-baik, yang bersaksi palsu tidak akan bergeser atau tak akan berganjak daripada hari kiamat nanti, ya, sehinggalah persaksian dia itu mewajibkan ianya masuk neraka Allah Subhanahu Taala. Artinya pada hari kita bertemu Allah, kita tahu dah hadis lain ada, la yazalu qadama min adam hatta yus'alu an arba'i sal
atau kama qala dalam hadis yang lain, tak akan berganjak tapak kaki seorang itu hanya apabila dia berjaya menjawab 4 perkara ni. Hadis lain. Tak ingat kan? Min umrihi aina mafnahu, min mali aina maktasabu aina anfaqu, itu hatu. Dah cerita dah. Ini sambungan lagi yang seterusnya. Bukan 4 saja. Nabi biasalah tuan-tuan dalam hadis ni tuan-tuan muslim-muslimat, dia tak cerita banyak. Dia cerita maknanya dia cerita sikit. Macam contoh hadis, kalau tuan-tuan tengok hadis hadis yang menceritakan tentang tak akan dapat lindungan pada hari mahsyar nanti, ya. Dan sebuah hadis disebut 7 kelompok manusia yang tidak dapat lindungan melainkan lindungan Allah Taala. Ada hadis yang lain disebutkan salasa, ya, 3 kelompok manusia la yazillu illa zillu, tak dapat lindungan melainkan lindungan Taala. 3. Ada hadis lain ngabur ketiga. Itu 7 campur 3 10. Ada lagi hadis lain mengatakan orang tak dapat lindungan. Banyak. Sebab Nabi tak cerita belaka, dia cerita sikit-sikit je. Macam juga hadis la tazula qadam syahid. La qadam syahid az-zur, tak akan bergerak tapak kaki. Gitu juga. Kan? Tak bergerak. Itu kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan tahulah di hari mahsyar nanti. Hari Allah Taala buka catatan amalan kita sebagainya, tuan-tuan. Ya? Allah Taala akan tanya kita. Nak menyelesaikan urusan apa? Urusan syahadat az-zur. Tak bergerak tapak kaki kita, tuan-tuan, ya. Di hari kiamat nanti. Sehinggalah persaksiannya itu. Artinya sehinggalah apa yang dia buat sebagai syahadat az-zur itu terbukti jelas. Bayangkan, ya. Arti kata bergerak tak bergerak tapak kaki itu hala ke mana? Kata Nabi, hatta tajibalahun nar, sehingga mewajibkan dia masuk neraka Allah Taala. Itu tak akan selesai. Berdiri, kan saya cerita dengan tuan-tuan kita di hari mahsyar, tuan kan berdiri tengah mahsyar. Ingat dah, tengah mahsyar matahari itu satu batu atas kepala kita. Nabi kata peluh manusia itu maksimal sampai ke hidung. Lamanya berdiri maksimanya 50,000 tahun dalam hadis. Sehingga dahaganya kita ini sampai tercabut kepala, kata Nabi. Laparnya menunggu tengah masa itu sehingga terbakar perut mereka. Itu maksimum lama masa. Inilah la tazulu qadam syahid. Tak bergerak tapak kaki, duduk tengah mahsyar itu. Bayangkanlah berapa ramai yang kita sudah tipu orang, berapa ramai yang kita sudah memanipulasikan perjanjian dan sebagainya. Berapa ramai. Kadang-kadang perjanjian yang kita sign, yang kita buat perjanjian orang pun tak faham setengah tu. Faham? Kita tak faham. Ada kita sign sini, sign dia pangkah je. Sign sini, sign sini, sign sini. Entah benar tak tahu. Bila tiba masanya kita khabar, awak tak baca ke? Dia kata agreement tu tak baca ke? Mana masa kita nak baca? Sebab kita pun tak faham. Kita orang kampung, bahasa orang putih memang tak faham lalu. Kena pula bahasa orang putih, dia pun tak terjemah pula pada kita, mati gitu. Ni tuan, Allahu Akbar, ya Allah, tuan bayangkanlah, ya. Inilah keadaannya, dahsyatnya. Inilah kena ingatlah siapa-siapa yang terbabit dalam urusan-urusan begini. Allahu Akbar, muslim-muslimat. Tak daya masuk neraka terus. Sebab itu ada satu riwayat hadis, diceritakan satu hari ada seorang sahabat pergi bersama Nabi SAW dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar tuan tahu lah kan? Peperangan Khaybar ni tuan-tuan ialah peperangan di kota Yahudi, ya, di Syam. Jadi orang itu bila dia berperang, tuan-tuan, lepas tu dia syahid. Katanya dia kena panah, dia panah syahid. Lepas tu kita nak semayang kan, Nabi kata pada sahabat, wahai sahabat, kamu semayanglah, aku tak nak semayang jenazah dia. Kata sahabat, kenapa Rasulullah tak nak semayangkan jenazah dia ni? Ya, Rasulullah kata kerana dia tidak amanah, dia mengambil harta dalam peperangan ni, ghanimah tu dia ambil. Sahabat ceklah pada badan dia, cari man benda dia ambil, tak nampak lalu. Rupa-rupanya ada satu barang, ada mengatakan satu macam pin gitu je, tak sampai 2 dinar, tak sampai 2 dirham.
benda tu. Harga dia tak sampai 2 dirham. Nabi kata, awak semayanglah, aku tak nak semayangkan jenazah dia. Bayang, ini dalam peperangan ni tuan-tuan, dengan Khaybar, perang, jihad. Kita bukan jihad pun, sehingga Nabi pun tak nak semayangkan jenazah. Kerana ada barang yang dia ambil, sesuatu yang dia ambil, barang murah. Pada fikir kita, tak, benda ni memang tak laku lah, tak sampai 2 dirham pun maknanya. Ibarat kalau mudah kabarnya, benda ngabarkan, ya, pengorek telinga dia agaknya. Begitu je, lebih kurang gitu je. Nabi reject dia. Tak bayangkan bagaimana kita pada hari mahsyar nanti. Ini benda-benda begini boleh sebut sebagai benda berdosa ni, kita cukup bimbang, ya tuan-tuan sekalian, ya. Baik, Imam Az-Zahabi qala musannif rahimahullah taala, kata pengarang kita ini Imam Az-Zahabi, dia kata, orang yang bersumpah palsu sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ingat, sumpah palsu, sumpah yang macam mana? Bukan saya dengan ini, bukan itu saja, tapi sumpah palsu dalam persaksian palsu termasuk macam saya bacakan, antara ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, mereka ni adalah melakukan dosa besar. Dosa besar kita kena faham, ya. Dosa besar bukan dosa besar biasa, dia dosa besar yang besar. Dia kan saya dah sebut dulu, kalau tuan ingat, dosa kecil, dosa besar, dia sebut sebagai dosa akbarul kabair. Nanti kita jumpa hadis. Baik, pengarang kita ni kata sebab apa dia ni termasuk dalam kategori orang-orang yang berdosa besar. Yang pertama, sebab dia masuk dosa besar kerana dia berdusta, membuat tipu muslihat, menipu. Menipu ni dosa besar. Satu, dalam bila syahadat az-zur, ya, dia menipu ni dosa besar. Satu, nipu lah, memang tipu. Bagai-bagai penipuan yang dibuat. Allahu Akbar. Tu sekarang ni tuan-tuan muslim-muslimat, ya, kita kadang-kadang, yalah, nak kata guna tak reti, kan? Banyak sangat. Kadang-kadang kalau kita ni kena pula, kita orang yang mustadafin ni, orang yang lemah, orang tak ada benda-benda ni, memang teruk kita, memang teruk kita lah. Payah. Orang-orang yang berada, orang yang hebat, orang yang ada duit banyak, dia payah dipersalahkan. Ya, kadang mencuri, mengambil berjuta-juta, berbilion-bilion contohnya. Sampai sekarang contohnya tidak didakwa lagi, tak dihukum lagi. Bukti gini, tengok ambil di rumah dia berguni-guni, duit dah ada, tapi tak dapat nak hukum lagi. Kenapa tak dapat nak hukum? Kenapa tak jatuh hukum? Kerana banyak sangat benda-benda lain yang berlaku di belakang tu. Kiri kanan, belakang depan. Lepas gitu aja. Senyap gitu aja. Orang hak curi telur ayam 16 kali dah keluar je. Curi telur ayam sebiji, masuk je 3 bulan. Keluar pula. Dia masuk pula. Minggu depan 10 kali dia masuk. Hak yang ambil benda-benda banyak ni, hebat-hebat ni, tak masuk sekali pun. Tengok. Ini pendustaan yang berlaku. Dosa besar. Orang-orang beriman pun ta'ala, tuan-tuan, dia memanglah takut. Yang tak beriman memang tak takut. Gitu kan? Kita ni takut ni tuan-tuan atas dasar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Atas dasar beriman, atas dasar takut dengan Allah Taala. Kalau tak beriman memang sah tak takut, tuan-tuan. Dah guna gaya. Baik. Itu yang pertama. Allah Taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampau batas dan pendusta. Allah tak beri hidayah. Itulah tuan-tuan, ya. Sebab itu bila orang nipu, dia buat dosa, contoh tuan-tuan muslim-muslimat, ya, maka dia tak rasa malu lalu. Betul tak? Tak rasa malu. Dia rasa relax je, tak ada apa, relax je. Esok buat pula. Ada dia rasa malu? Tak ada. Sebab malu ini tuan-tuan adalah iman. Malu ni iman. Kalau tak beriman, confirm tak malu. Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'a. Ni Nabi kata, ya. Malu dengan iman itu tuan-tuan, ya, dia berkumpul macam ibarat satu tempat. Ada qurana' ni, qurana' ni tanduk maksudnya gitu. Apabila jatuh satu, jatuhlah satu lagi. Arti kalau dia tidak ada malu, confirm dia tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, confirm dia tak rasa malu dengan kesalahan dia. Relax je, pada je.
macam tak bersalah je. Begitu. Oh, dahsyat. Kenapa gitu? Kerana tak ada hidayah. Tak ada petunjuk. Kita ni ada hidayah Allah Ta'ala lah, tuan-tuan. Sebab itu dalam hati kita datang rasa malu, betul tak? Ya. Orang azan, kita duduk main tengah padang. Oleh kerana kita ada hidayah, kita kata, kena berhenti nampak orang segan. Tak boleh lah gini. Tak boleh. Allah ada azan ni, segannya. Begitu. Kita duduk taman ni. Orang pun azan, kita tengah basuh kereta. Berhenti kita basuh kereta, betul tak? Tak berhenti juga. Berhenti. Kenapa? Nampak korang malu. Allah, orang azan, kita sibuk basuh kereta, kita sibuk polis kereta. Malu korang. Tengok iman bagus. Kalau orang tak beriman, tak usah buat apa sekalipun, tak ada datang benda itu. Allah Ta'ala tak akan beri hidayah, tak akan beri petunjuk, tak akan ada malu dalam dirinya, tak ada rasa benda-benda dirinya. Siapa? Orang-orang yang mana musrifun kazzab. Dia antaranya orang yang melampau batas. Melampau batas dalam kerja buat dia. Dan juga pendusta ni. Ni Allah Ta'ala sebut. Allah bunyi dah loceng. Kau kan? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Sebab apa dia dosa? Sebab apa dia dosa besar? Sebab dia menipu. Dalam satu hadis lain disebut, tuan-tuan, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadhib. Nabi SAW bersabda, dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, watak seorang mukmin bisa bermacam-macam. Dia watak mukmin ni dia bagai-bagai watak dia. Kita ni bagai-bagai watak kan. Kecuali tidak untuk berwatak pengkhianat dan pendusta. Orang mukmin ni perangai bagai-bagai watak ni perangai lah. Ada perangai mukmin, dia jenis benda. Jenis dia datang ke masjid, duduk cari dinding, tak masalah. Dia ada orang dia akan duduk depan, ada orang dia akan cari tempat yang selesa. Bagai-bagai orang mukmin ni cara dia nak mendekatkan dengan Allah. Banyak watak dia bagai-bagai lah. Mana khabar gitu orang mukmin. Bagai-bagai dia cari pendekatan ni, dia pendekatan ni, pendekatan bagai-bagai hidup ni. Ya, sebab kita orang mukmin, tuan-tuan muslim-muslimat, kan gitu. Ada orang dia lebih semayang je. Mayang bagus ni, balik ni kalau lepas mayang ni sekarang, mayang sunat, ba'diyah, balik ke rumah, buat pula witir, baca Quran dan sebagainya, baru tidur sekejap bangun, semayang pula. Ada gitu. Ada orang mukmin barangkali, tuan-tuan, dia tidur awal, dia tak semayang lagi. Dia bangun pukul 2, dia semayang sampai dekat subuh. Ada aja yang gitu. Ada dia tak nampak sangat, serupa biasa saja. Wah, tapi impak harta dia subhanallah banyaknya. Bagai-bagai. Dan tidak ada pada orang mukmin ini dua watak ni, kata Nabi. Laisa, Nabi kata, artinya bahawa Nabi kata, kecuali dia bila dia seorang mukmin yang sebenar, dia tidak akan berwatak, dia tak ada perangai sama perangai khianat. Kalau dia berlaku khianat, memang tak beriman. Tak usah kamu beriman lah. Yang kedua, wal kadhib, iaitu pendusta, menipu. Sama ada cakap bohong, sama ada menipu dalam bentuk janji dan berbagai saksi dan berbagai lagi. Ni dia. Ni dua sifat tak ada pada orang mukmin. Jadi kalau kita nak ukur kita, tuan-tuan muslim-muslimat, mukmin tak mukmin kita, kalau masih ada khianat, masih ada khianat. Khianat ni makna, tuan-tuan, ialah disebut sebagai ghulul ataupun dalam menipu. Menipu termasuk dalam khianat ni. Ambil harta pejabat. Khianat itu namanya. Kan Nabi sebut dalam hadis, istilah khianat juga. Ambil harta bukan hak kita. Senang-senang saja, rasa nak ambil gitu saja, pakai sewenang-wenangnya, tak mikir macam kita sendiri je. Khianat tu. Ataupun tuan-tuan menipu, bohong. Bagai-bagai bentuk pembohongan yang dibuat berbagai-bagai lagi. Ini tuan-tuan. Maka kalau nak kenal kita mukmin tak mukmin, itulah benda, tuan-tuan. Itu cara. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Sikit lagi boleh tak? Sikit lagi. Untuk Bilal. Ketua Bilal pegang mikrofon dah. Asal. Ada kan? Tok Bilal tak apa, letaklah mulut kat mikrofon sikit lagi. Yang kedua, tuan-tuan. Kenapa dia jadi dosa besar, kata Imam Az-Zahabi?
Kerana dia telah buat zalim kepada orang. Buat zalim. Zalim ni dosa besar. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Awas, jaga-jaga, Nabi kata jangan buat zalim. Ya, sebab zalim ini menjadikan kamu gelap pada hari akhirat nanti. Orang lain cerah, terang, kita gelap. Zalim, buat zalim, ya. Buat zalim terhadap orang-orang, dan juga buat zalim terhadap orang dan merugikan orang lain dan sebagainya. Memanglah bila kita buat zalim, kita khianat pada dia, kita jadi saksi palsu, banyak merugikan orang. Katakan dipersalahkan dalam satu-satu perbicaraan, tak pasal-pasal dia tak salah contohnya, tapi pertuduhan tu kena lekat ke dia, contohnya lah menyebabkan dia kena buang kerja, dengan sebab dia malu dia, banyak benda lagi. Allah, tuan-tuan, ya. Cuba bayangkan tuan-tuan, ini dia berdosa sebab kita menyusahkan orang, kita menyakiti orang. Memang berdosa, confirm berdosa punya. Sebab itu kita dengan manusia ni, kita kena jaga macam kita jaga kita. Macam saya dah sebut dengan tuan-tuan barangkali, tak sebut pun macam sebut je lah, ya. Sebab itu Nabi kata nak lakukan sesuatu, nak buat benda-benda, dha' yadaka ala sadrika, ambil tangan kamu letak atas dada kamu. Apa maknanya tuan-tuan muslim semua? Bila kita nak lakukan penzaliman pada orang, kita nak tipu orang dan berbagai-bagai lagi, ibarat ambil tangan letak atas dada kita ni. Makna kita fikir, kalau kena ke aku macam mana? Kalau kena ke saya macam mana benda ni? Kalau menimpa saya macam mana? Kalau menimpa keluarga saya macam mana? Macam Nabi pernah kata pada seorang yang mengaku nak berzina depan Nabi, ingat tak? Bagaimana kan Nabi kalau berzina dengan ibu kamu? Bagaimana kamu berzina dengan bapak kamu? Dengan nenek kamu? Nabi sebut. Kalau kamu berasa marah, kamu tak senang, kita tak senang terhadap diri kita kalau kena pada kita, maka begitulah kita berasa tak senang dengan benda-benda yang kita nak kena ke orang, nak tipu orang, berbagai-bagai lagi. Nak scam, macam sana scam lah, scammer kan, scam itu kita tak suka. Kita tak suka. Ini kita buat ke orang, kita inanya orang, dan kita berbangga sangat, bertepuk tangan kita bila orang lain disakiti dan berbagai-bagai lagi. Itu tuan-tuan, Masya Allah, bila menzalimi orang, zalim juga ialah dosa besar, ya. Dah zalim dosa besar. Baik itu kalau orang zalim sekalipun, orang tu buat zalim sekalipun, sampai orang, bukan kita buat zalim, kita tahu orang tu zalim, kita haram hukumnya berbaik dengan dia. Tahu bukan tafsir ayat apa ni, surah Hud ayat 113 tu, bukan tafsir. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la yunsarun. Surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kamu jangan cenderung kepada orang yang buat zalim. Ulama mentafsirkan cenderung itu, kamu senyum pada dia pun kamu akan disambar oleh api neraka nanti. Senyum aja, jauh daripada nak makan dengan dia, duduk sama dia, jadi best friend dia. Okey, salam lah. Banyak tak apa, rentetan bagai-bagai ulama tafsir, banyak. Ibnu Abbas kata gini, dan berbagai Ad-Dhahak kata, bagai-bagai ulama kata, makna wala tarkanu ni maknanya tuan-tuan, jangan kita berkompromi dengan orang-orang yang buat zalim. Dia buat zalim, kita tak kawan dah. Ini kan kita nak buat zalim. Tengok punya hebatnya. Allah Ta'ala marah sampai tahap tu. Fatamassakumun nar. Orang tu buat zalim, kita bagi senyuman, kita awak nak buat-buatlah, kau tak campur pun tak boleh juga. Sebab kerana kita sudah cenderung kepada kezaliman dia. Dia buat zalim, dia belanja pula kita lagi, kita suka sangat, lagi cenderung. Benda biasa tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala kata, ya, kita akan disambar oleh api neraka. Hati kita terlibat kita. Sebab itu kita boleh tahu kawan-kawan kita buat zalim, kawan-kawan kita menipu, kawan-kawan kita jadi scammer dan sebagainya. Ni jangan kita biarkan tuan-tuan, ya, jangan kita biarkan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan, ya, ada disebut dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi Yusa
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf ketika mana ya umat-umat Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala timpakan balak bencana. Dia katakan bahawa umat-umat Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dalam 100 orang itu 40 orang soleh, 60 orang zalim, orang jahat. Lalu Allah Ta'ala turunkan balak bencana, terbalikkan bumi. 40 orang soleh, 60 orang jahat. Bila Nabi Yusuf bertanya, ya Allah, ya Rabb, kenapalah dia ni baik, Allah, dia ni bagus? Allah Ta'ala kata, kerana dia bermuka manis kepada orang-orang yang buat maksiat. Arti mereka tak mencegah, mereka tak menghalang, bermuka manis, mana dia cenderung lagi pada buat maksiat. Bukan nak larang, bukan nak marah dah. Sebab itu bila balak aku turunkan, Allah kata, aku turunkan balak akan kena orang alim tadi dan orang jahat sekali. Kenapa? Sebab tuan-tuan, kerana dia cenderung pada kezaliman. Sebab itu kita tuan-tuan muslim-muslimat, kalau ada orang buat maksiat, orang menjadi saksi palsu, kita kena ambil tindakan. Kita bukan senyap gitu ini kau tak campur, kau tak kisah, kita tak cara tepikan orang, kata dia. Cara tak cara siap akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil kita juga. Awak tahu tak? Tahu. Ngapa tak cakap? Ngapa tak nasihat? Takut. Gitu. Tak dunia boleh berlaku macam tu. Akhirat macam mana? Allah Ta'ala kata, wa ma lakum min dunillah min awliya. Dan tidak adalah bagi kamu, itu Allah Ta'ala kata, selain pada Allah Ta'ala pelindung, summa la yunsurun, kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Ta'ala lagi. Tak ada siapa nak bantu kita, tak ada siapa nak tolong kita. Allah tuan-tuan, ini yang menjadikan dosa besar. Itu sebab ada dosa besar kerana kezaliman yang dilakukan. Tak apalah terseksanya orang terinaya yang tertipu tuan-tuan. Banyak kes penipuan tuan-tuan. Berbagai-bagai bentuk penipuan tuan-tuan. Dia pejabat tanah tipu cara pejabat tanah contohnya. Tapi bukan pejabat tanah Malaysia lah, pejabat tanah tempat lain contohnya kan. Berapa banyak penipuannya. Dalam pejabat tu bagai-bagai penipuan. Itu gitu. Bagai-bagai tuan-tuan. Kita kerja pejabat tu buat masuk anak kita contohnya. Kita berbagi khabar kepada penmuluga, ni anak saya ni awak tengok sikit ni, bagus anak saya ni gini. Oleh kerana anak kawan kita gini, kita ambil, dia pun tak pandai sangat pun, soal tak 2 3 4 tak dapat jawab, tapi oleh kerana anak kawan kita, kita saksikan betul, kita pun tulis, bagus, dia boleh terima ambil kerja. Saksi palsu juga. Berapa ramai kena kerja macam ni tuan-tuan, berapa ramai. Wah, itu kadang-kadang kita tengok contoh satu pejabat, tengok ni sepupu saya, itu 2 pupu, itu 3 pupu, ni 16 pupu, 17 pupu. Ada belaka. Ramai saudara mara dia. Ni tengoknya. Itu ada aja geng dia saja. Dia sudah buat syahadat zur sebenarnya. Kita tak sedar penipuan yang kita lakukan itu. Kita tak sedar. Ya? Kita ingat apa salahnya kita kata dah nak buat anak kita, takkan kita tak ambil, dia kata. Mudahnya. Bagaimana tuan-tuan? Sudah tuan-tuan sekat itulah je. Tok Bilal marahkan dia nak azan. Sekarang saja tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti di perkara patut yang ketiga tu kena habis juga, tapi lah kita banyak lagi kan. Di perkara yang kedua dalam muka surat 152, insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi tuan-tuan pada hari yang lain insya-Allah ya. Jadi ingatlah tuan-tuan muslim-muslimat, kita belajar kitab ni tuan-tuan untuk cerita bincang tuan-tuan tentang dosa-dosa besar ini supaya kita tak terlaku dosa besar. Ya, supaya kita tak terlaku macam kita mengkaji contohnya bahaya satu benda itu. Supaya kenapa untuk kita kaji? Supaya kita kaji supaya kita tak terbabit atau tak kena dengan sebab benda itu. Kita kaji ni ular king cobra ni 2 saat je gigit pesai buih mulut. Kita kenal dia. Bila kita kenal kita akan jauhi dia. Kita akan kenapa? Bahaya sangat dia ni. Tak boleh main-main, tak boleh buat bergurau ni contohnya. Kalau ular lidi, tak berjaya pada kau cek tak masalah. Gitu ibarat tuan-tuan. Gitulah gayanya. Okey, sekarang saja. Maafkanlah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا بالملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف أن البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.